Assalamualaikum, salam Iskandar the Great. Kembali lagi dalam Iskandar TV YouTube channel Infinity Miracle Touch yang terus memberikan pengisian penuh berinformasi dan berinspirasi dalam segmen Puan Bisyara. Pada hari ini bersama saya, hos Eva, dan juga dua tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk Rashid Hasnor dan juga isterinya Datin Nur Azizah. Apa khabar Datuk? Apa khabar Datin? Alhamdulillah sihat. Selamat petang dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di studio Iskandar Celebrity ini. Dan kami juga sangat berbangga kerana dapat bersama-sama Tuan Datuk dan Datin pada hari ini. Okey, rasa-rasanya ini bukan kali pertama bagi Datuk untuk datang ke sekolah ini. Dan apakah pendapat Datuk tentang sekolah ini? Terima kasih Cik Eva, pelajar tingkatan 4 SDMI ini. Alhamdulillah saya teruja hari ini datang untuk ketiga kali yang saya hadir. Alhamdulillah, cuma pada kali ini kehadiran saya sangat fokus, iaitu perbincangan dan untuk bertemu dengan warga pendidik, khususnya kepada pengetua sekolah ini yang berbahagia Cikgu Datin kerana sudi berada dan memperkenalkan sekolah ini secara yang mendalam. Ya. Saya datang pada awal kerana nak buat perasmian bola sepak waktu itu. Ya, hanya di Padang. Kali kedua saya datang pergi ke kawasan Dewan, melihat sumbangan yang telah saya bagikan, iaitu tiles telah saya berikan, juga bersekali dengan sumbangan cermin mata kepada pelajar-pelajar yang hendak meneruki peperiksaan pada waktu itu. Tapi pada hari ini istimewanya ialah saya diperkenalkan yang lebih mendalam tentang kejayaan-kejayaan yang berterusan yang telah dicapai oleh sekolah ini, hasil penerangan daripada Cikgu Datin tadi. Setelah Datin, Cikgu berada sekolah ini sejak 2 tahun yang lepas. Setahun yang lepas, Alhamdulillah, khususnya dengan pusat sumber yang pada saya menarik dan agak menakjubkan juga, kerana biasa kalau pusat sumber tu kita bayangkan mungkin dalam satu bangunan, tetapi sesampainya saya keluar daripada kereta tadi, dekat di sebelah tangga, kemudian di kaki 5, dan saya lihat kereta Volkswagen, ya, dan juga keceriaan-keceriaan yang lain yang dijadikan ini sebagai sumber education ataupun sumber pendidikan. Saya cakap syabas, dan saya dipahamkan sekolah ini telah memenangi pertandingan pusat sumber di peringkat negeri dan akan mewakili negeri Johor. Syabas saya ucapkan kepada sekolah ini. Jadi pada pandangan saya dengar SDMI ini ada dalam kawasan PPD lain sebelum ini, tapi rupanya SDMI dalam kawasan saya, dan saya betul bangga. Jadi alhamdulillah. Dan ada 1-2 lagi subjek matter sepertinya agro, pertanian tadi, dan juga studio yang pada jangkaan saya inilah sebenarnya the right step, kerana kita nak mendidik warga pendidik, khususnya di sekolah rendah dan sekolah menengah, untuk pergi lebih jauh lagi, kerana era pendidikan digital ataupun digitalization memang satu ruang yang sangat luas, yang sangat besar. Jadi di sebalik asas-asas kurikulum pendidikan, di sana juga ada co-curriculum yang boleh didigitalkan, dan itu menjadikan sumber nilai-nilai yang baik kepada anak-anak ini untuk meningkatkan prestasi kecerdikan kemenjadian murid-murid ini kepada apa aspirasi daripada Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi for this time, maknanya saya ucapkan syabas apa yang telah diadakan, maknanya ada di kemah COVID-19 ini, agar studio dan apa yang telah dilaksanakan ini dapat mungkin dibukukan, dijadikan satu bahan rujukan di masa depan. InsyaAllah. Saya juga melihat alumni sekolah ini. Saya tanya mana muka saya tak ada, sebab saya bukan alumni sini. Tapi insyaAllah
Itu satu idea yang sangat menarik, yang sangat baik. Terima kasih Eva. Sama-sama. Seperti yang Datuk dan Datin sedia tahu, perubahan-perubahan di sekolah ini merupakan hasil kreatif berkaliber bonda pengetua kesayangan kami, iaitu Datin Haja Zamira binti Haji Osman. Dan beliau juga telah di bawah kepimpinan beliau, SMK Tunku Muhammad Iskandar ini telah berubah wajah. Seperti yang Datuk dan Datin sedia tahu juga bahawa SMK Tunku Muhammad Iskandar telah pun dinobatkan sebagai pemenang bagi peringkat negeri dan sekaligus mewakili negeri Johor untuk ke peringkat kebangsaan. Dan kami berharap dan semoga Datuk dan Datin dapat mendoakan SMK Tunku Muhammad Iskandar meraih kemenangan besar di peringkat kebangsaan tersebut. Kita sedia tahu bahawa bulan Ogos merupakan bulan kemerdekaan. Jadi apakah yang ucapan Datuk bersempena hari kemerdekaan ini? Terima kasih sekali lagi Eva. Bulan Ogos pada tahun ini kita meraihkan, saya tanya balik Eva, ini tahun yang keberapa kita nak meraihkan kemerdekaan? Alhamdulillah. Sebenarnya saya pagi tadi saya pergi mengedarkan bendera. Ini part of my answer. Sebagai jawab saya pergi ke PPV, Pusat Pemberian Vaksin. Saya bagi setiap seorang dengan izin daripada doktor yang tanggungjawab, bagi daripada 10 orang saya tanya, hanya seorang saja dapat jawab ini adalah tahun 64, yang ke-64. Tu sebab apa? Sebab dia kata 64 tu adalah birthday saya, dia kata. Yang lain ada kata 27, ada sebagainya. Jadi jawapan saya kepada apa yang ditanya, jawapan saya kepada apa yang ditanya ialah bahawa saya harap tempoh setahun itu mungkin boleh melupakan, rakyat mungkin terlupa, tapi kita harus ingatkan masing-masing bahawa di sana ada tanggungjawab kita untuk rasa syukur setelah 64 tahun kita merdeka. Sebab itu daripada cokan kata yang telah tetapkan oleh kerajaan Perikatan Nasional yang sebelum ini Perdana Menterinya Nasruddin Nasir, dan pada hari ini dengan Perdana Menteri yang baru, Malaysia prihatin. Jadi maknanya bila Malaysia prihatin, maknanya kita nak rakyatnya pun prihatin. Prihatin maknanya tahu bahawa inilah tahun yang ke-64. Saya pun boleh tanya soalan cepu mah juga. Wahai pendengar-pendengar sekalian, kita merdeka tahun 57, betul? Bila pertama kali pilihan raya umum Malaysia diadakan? Sila jawab. Siapa dapat jawab, saya bagi bendera ni. Siapa boleh jawab, angkat tangan. Ya. Berapa Eva? Itu pun kita nak Malaysia prihatin. Pada saya suka pendidikan education. Jawapannya lah selepas ke sebelum 57? Ada kata selepas. Tidak. Jawapannya adalah sebelum tahun 1955. Pilihan raya umum yang pertama dibuat 3 tahun sebelum 1957. Tapi taklah seramai pada hari ini. Sebab itu saya harap semangat ini banyak lagi yang kita sebenarnya perlu dapat maklumat mengenai kemerdekaan ini. Perjuangan Tengku Abdul Rahman ketika itu dia nak merdeka bukan ZAP 1957 terus merdeka, tak. Sebenarnya from 1940s lagi berbincang bagaimana nak memerdeka Malaysia. Jamin 2-3 tahun sebelum itu dah ada ahli-ahli parlimennya untuk kita bentuk kerajaan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi alhamdulillah saya jemput warga STMI mai datang ke parlimen, tapi lepas pandemik COVID-19 lah, datang ke sana belajar mengenai dengan kepimpinan negara. Khususnya kita kalau boleh saya nak ajak, kenapa tidak jadikan Malaysia ni 64 tahun, kenapa tak jadikan 100 tahun? Pada kita itu, kamu berapa tahun ya Pak sekarang? 16. Jadi kalau tambah another 40 years, jadi berapa? 56
56. Ni matematik kena syak kan. Jadi 56 tahun masa tu, mungkin kalau kamu terus pergi dibantu oleh cikgu-cikgu kepimpinan negara ini, maybe you are YB at that time. Maknanya YB maknanya wakil rakyat yang boleh membina negara ini 56 tahun. Jadi saya harap Malaysia ni boleh terus kekal, tidak dijajah oleh orang lain sehingga 100 tahun yang akan datang. Jadi 1 century tu. Jadi saya harap kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada anak-anak Johor, kita harus bersyukur bahawa kita harap Malaysia Prihatin ini dapat memberikan satu pemikiran yang baik untuk kita bina sama-sama Malaysia ini. Dia banyak lagi tu, kita tahu bahawa dalam jatah, ada jatah tak ni? Dalam jatah ni banyak maklumat dalam ni. Negeri Selat ada 4. Dan negeri-negeri yang bukan negeri Selat termasuk Johor. Jadi dia ada undang-undang tubuh dia sendiri. Jadi inilah sebenarnya Malaysia is berwarna-warni yang kita nak pastikan bahawa kita semua hidup rukun, aman dan damai. Malaysia Prihatin. Terima kasih Pak. Terima kasih Dato'. Seterusnya, dengan keadaan pandemik COVID-19 yang masih lagi berada dan pelajar-pelajar juga masih lagi menjalankan PDPR di rumah, apakah kata-kata perangsang yang dapat Dato' berikan kepada para pelajar, ibu bapa dan juga guru-guru di luar sana? Baik, terima kasih. Datin ni pun cikgu juga. Dia kata matematik and fizik ni. Jadi bila sebut dia basic, bila sebut ilmu-ilmu ni, dia kita nak tahu secara detail ilmu tersebut. Dan kalau secara sebelum pandemik ni, cara penyampaian adalah secara fizikal. Cikgu mengajar, kita ni mengajar. Jadi oleh kerana cabaran kita semua waktu pandemik dah hampir 2 tahun ini, jadi PDPR tu penting. Ya. Saya berinteraksi dengan pelbagai sekolah dan ada setengah sekolah pencapaiannya ialah PDPR. You know how many percent, Eva? 98%. Daripada 51 kelas, 49 orang, 48 orang very attentive mendengar yang disampaikan PDPR. Tapi ada juga sekolah yang daripada 50 orang murid tu mungkin 20 orang saja, which is dalam 30%. Jadi saya harap apa juga excuses ataupun alasan-alasan tak ada capaian internet, sama-sama kita bantu mereka. Untuk maklumat, PDPR ni saya membantu. Saya engineer bahagian telekomunikasi. Dia dekat rumah tu kalau ada kita adakan macam booster satu. Kemudian dia ada baby tower boleh. Kalau ada smart board dekat sekolah-sekolah. Jadi itu adalah peranti-peranti yang boleh kita dapat untuk kita bantu anak-anak ini dapat sejelas-jelasnya dapat memahami apa yang diajar oleh cikgu walaupun di rumah itu sendiri. Jadi saya harap semua ibu bapa pun sama-sama belajar membantu anak-anak di rumah. Jadi sebelum ni saya dulu kata kalau dalam mesyuarat agung PIBD, saya kata cikgu, anak-anak ni dekat sekolah 4-5 jam je. 24 tolak 5 ada 19 jam di rumah. Jadi mana education is in the house sebenarnya. Jadi sekarang ni almost 24 hours in the house. Jadi mana ibu bapa adalah the real cikgu dan guru di rumah. Jadi saya harap insya-Allah mak bapak pun sama-sama membantu antara satu sama lain insya-Allah. Jadi semoga kerajaan pun ada peranan. Kerajaan ada peranan untuk pastikan bahawa program jendela dapat disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Pak. Okey, sama-sama Dato'. Nampaknya segmen berbicara kita juga telah berada di penghujung ya. Semoga Dato' dan Datin diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk menjalankan tugas dengan sempurna. Kita akhiri segmen berbicara kita pada hari ini dengan Iskandar the Great, seunggul namamu, Strive for Excellence.